Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya akan membentangkan tugasan 2, Kerja Khusus Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu, BMMB 3183, Persembahan Kajian Lapangan. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan penghargaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Syukur Alhamdulillah kerana dengan izin Allah SWT, Muhammad Amirul Anif bin Muhammad Aziz Syam telah diberi kesempatan untuk melengkapkan dan menyiapkan kerja khusus fonetik dan fonologi bahasa Melayu BMMB 3183. Di sini saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada pensyarah yang mengajar fonetik dan fonologi bahasa Melayu BMMB 3183, Puan Roziah binti Ramli, kerana telah banyak memberikan tunjuk ajar dan bimbingan sehingga tugasan ini berjaya dilaksanakan. Tunjuk ajar dan dorongan Puan amat saya hargai. Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada kedua ibu bapa saya, iaitu Encik Muhammad Aziz Syam bin Osman dan Puan Nur Azizah binti Abdul Rahman, kerana sentiasa memberikan kata-kata semangat agar saya tabah melaksanakan setiap tugasan yang diamanahkan. Keikhlasan mereka memberikan bantuan kepada saya sama ada dari segi masa, tenaga dan kewangan amat saya sanjungi. Tidak dilupakan juga ucapan terima kasih diucapkan kepada rakan-rakan saya kerana telah membantu dan memberi nasihat bagi menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Akhir kata, seikhlas tulus kata terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan kerja khusus ini. Sesungguhnya, pengalaman dan pengetahuan yang saya perolehi amat bermakna. Sekian, terima kasih. Dalam tugasan 2 ini, kumpulan saya iaitu kumpulan 13 telah diberikan tugas untuk mengkaji dialek orang asli. Oleh itu, kumpulan saya memilih seorang pelajar perempuan PISMP semester 4 di IPG Kampus Perlis. Baiklah, saya akan teruskan kepada pengenalan fonetik dan fonologi. Fonetik ialah ilmu bahasa yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukkan sebutannya. Fonetik mengkaji bunyi-bunyi bahasa yang dituturkan oleh manusia. Manakala, fonologi adalah satu cabang ilmu bahasa yang mengkaji bunyi bahasa yang bermakna itu digunakan secara sistematik untuk membentuk kata atau ujaran. Fonologi pula adalah satu cabang ilmu linguistik yang mengkaji sistem bunyi sesuatu bahasa. Fonologi ialah kajian mengenai pola bunyi bahasa, iaitu kajian mengenai bunyi-bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa. Seterusnya, fonetik ini terbahagi kepada 3, iaitu fonetik artikulasi, fonetik akustik dan fonetik auditori. Untuk fonetik artikulasi, cabang ini mengkaji tentang cara penghasilan bunyi, bahasa dan bahagian-bahagian artikulator yang terlibat dalam penghasilan bunyi. Selain itu, cabang ini juga melakukan pengelasan terhadap bunyi bahasa berdasarkan cara bunyi itu dikeluarkan oleh alat tutur artikulator seperti lidah, bibir, lelangit keras, lelangit lembut, anak tekak dan sebagainya. Untuk fonetik akustik, cabang ini mengkaji sifat-sifat bunyi bahasa. Sifat fizikal yang dimaksudkan di sini ialah gelombang bunyi ujaran yang dihasilkan oleh pita suara. Gelombang bunyi ini dapat diukur dengan menggunakan alat seperti spektrogram dan osiloskop. Antara sifat yang diberi perhatian dalam kajian fonetik akustik termasuklah nada, frekuensi dan amplitude. Yang terakhir ialah fonetik auditori. Cabang ini mengkaji tentang cara bunyi bahasa yang dianggap oleh pendengar melalui pendengaran dan diterjemahkan persepsi oleh otak. Proses ini adalah proses yang paling kompleks dalam kajian fonetik kerana proses ini melibatkan kajian yang bersifat mujarad. Dari ketiga-tiga cabang ini, fonetik artikulasi adalah cabang yang paling diberi tumpuan dalam pengajaran dan pembelajaran fonetik di Malaysia.
Dua cabang lagi iaitu fonetik akustik dan fonetik auditori agak kurang diberi perhatian kerana tiadanya peralatan dan kepakaran yang menyebabkan kesukaran untuk pengajaran. Baiklah, apa itu dialek? Menurut Siti Hajar Abdul Aziz pada tahun 2009, dialek berasal daripada perkataan Greek dialektos yang membawa maksud kepelbagaian ciri bahasa yang dituturkan oleh sekumpulan pengguna atau penutur sesuatu bahasa. Menurut Kamus Dewan edisi keempat pula, dialek ialah satu bentuk bahasa yang digunakan dalam sesuatu daerah atau sesuatu kelas sosial berbeza daripada bahasa standard. Yang ketiga, menurut Nik Safiah Karim, dialek ialah jenis bahasa yang digunakan dalam percakapan di sesebuah daerah atau bahagian negeri yang mempunyai pelat sebutan yang khas, yang berbeza daripada sebutan-sebutan umum standard yang digunakan di negeri lain. Seterusnya, mari kita kenali apa itu orang asli. Orang asli merupakan perkataan generik bahasa Melayu yang digunakan secara rasmi di Malaysia bagi merujuk kewujudan orang asal yang menduduki tanah semenanjung tanah Melayu sejak azali lagi. Secara rasmi, terdapat sekurang-kurangnya 18 suku dari etnik orang asli di semenanjung tanah Melayu. Mereka dikategorikan kepada 3 kumpulan utama berikutan tutur bicara dan adat istiadat mereka yang berbeza di antara satu sama lain. Seterusnya saya teruskan kepada kumpulan orang asli. Terdapat kira-kira 140,000 orang asli di Malaysia. Kebanyakannya bertumpu di semenanjung Malaysia. Orang asli di Malaysia dapat dibahagikan kepada 3 kumpulan utama iaitu Negrito, Senoi dan Proto-Melayu. Untuk kumpulan orang asli Semang atau Negrito ini biasanya boleh diketemukan dalam lingkungan hingga ke bahagian utara semenanjung. Untuk kumpulan orang asli Senoi, mereka menetap di bahagian tengah semenanjung. Kumpulan orang asli yang ketiga iaitu Proto-Malay atau Melayu asli, mereka menetap di wilayah selatan semenanjung. Baiklah, saya akan terangkan tentang kumpulan asli Negrito dengan lebih terperinci. Kaum asli Negrito ini terdiri daripada suku kaum yang berbeza. Antaranya ialah Kensiu, Kintak, Lanoh, Jahai, Mendrik dan Batik. Dan seperti yang saya telah sebut tadi, kumpulan Negrito ini biasanya menetap dalam lingkungan hingga ke bahagian utara semenanjung. Pada gambar yang saya paparkan ini, gambar ini menunjukkan kawasan penempatan orang asli Negrito iaitu yang terletak di negeri Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Yang kedua, kumpulan asli Senoi. Kaum asli Senoi ini terdiri dari suku kaum yang berbeza juga iaitu suku kaum Temiar, Semai, Semok, Beri, Jahut, Mahmeri dan Cik Wong. Kumpulan Negrito ini biasanya menetap di bahagian tengah semenanjung. Gambar ini menunjukkan kawasan penempatan untuk orang asli Senoi iaitu yang terletak di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak dan juga Selangor. Kumpulan orang asli yang terakhir iaitu kumpulan asli Melayu Proto. Kaum orang asli Melayu Proto ini terdiri dari suku kaum orang Kuala, orang Kanak, orang Seletar, Jakun, Semelai dan juga Temuan. Kumpulan Melayu Proto ini biasanya menetap di wilayah selatan semenanjung Malaysia. Gambar ini menunjukkan kawasan penempatan orang asli Melayu Proto iaitu yang terletak di negeri Pahang, Johor, Melaka dan juga di negeri Sembilan. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan dengan kepentingan dialek. Terdapat banyak kepentingan dialek, antaranya ialah mampu mempertingkatkan kemahiran komunikasi. Dengan mempelajari pelbagai dialek, dapat memperkasakan kemahiran berkomunikasi dengan memberi lebih perhatian terhadap cara penggunaan dialek anda sendiri. Melalui penguasaan dialek yang pelbagai, kita juga boleh memahami dengan lebih mendalam apa maksud dan penggunaan sesuatu perkataan dengan lebih baik.
Lebih banyak pemahaman terhadap kata dan ayat untuk pelbagai dialek, lebih besar kemungkinan untuk melihat persamaan atau perbezaan yang halus di antara dialek-dialek tersebut. Inilah salah satu masalah yang sering dihadapi oleh para monolinguistik, iaitu mereka yang hanya faham satu jenis dialek sahaja. Dalam erti kata lain, menguasai pelbagai dialek boleh mengukuhkan tata bahasa, penulisan dan penyuntingan anda di samping menjadi komunikator keseluruhan yang lebih baik dalam bahasa ibunda anda sendiri. Kepentingan dialek yang kedua, mampu meningkatkan kreativiti. Pembelajaran pelbagai bahasa dikatakan mampu menambah kreativiti seorang. Mempelajari cara untuk menyusun arti perkataan baru untuk berkomunikasi dengan berkesan memerlukan penggunaan otak yang seakan-akan sama seperti ketika membentuk pemikiran yang kreatif. Satu kajian mendapati bahawa golongan dua bahasa adalah lebih kreatif daripada golongan ika bahasa menurut ujian Torrance Test of Creative Thinking TTCT yang menilai kefasihan, fleksibiliti, keaslian dan penghuraian. Tambahan pula, pembelajaran bahasa adalah sesuatu yang menyeronokkan. Apabila anda gembira ketika sesi pembelajaran, secara tidak langsung, anda akan lebih berpotensi untuk menjadi lebih kreatif. Yang ketiga, mampu meningkatkan kuasa otak. Dialek merupakan sistem peraturan, struktur dan leksis yang rumit. Mempelajari dialek baru bermakna otak anda perlu mengatasi kerumitan ketika ianya sedang difahami akal dan menyerap corak baru. Apabila otak kita cuba untuk memikirkan makna, berusaha untuk berkomunikasi, kemahiran pembelajaran utama seperti pemikiran kognitif dan penyelesaian masalah kita akan lebih berkembang maju. Faedahnya yang ketara adalah ianya mampu melahirkan kemahiran berfikir secara kritis yang lebih matang dan juga lebih mantap. Yang keempat, menjadi lebih baik dalam pelbagai bidang kerja. Menurut satu kajian dari Pennsylvania State University, mereka yang menguasai pelbagai bahasa dan mahir untuk beralih daripada satu sistem bahasa ke sistem bahasa yang lain akan menjadi lebih baik dalam pelbagai bidang kerja. Dengan ini, golongan dua bahasa mampu menangani pelbagai tugas-tugas kritikal dengan mengabaikan maklumat yang tidak relevan. Selain itu, golongan ini juga dikatakan boleh mengembangkan keupayaan untuk berfikir dalam bahasa yang berbeza dan berganjak daripada satu perkara ke perkara yang lain. Kepentingan dialek yang terakhir dapat membuka peluang kerjaya yang lebih baik. Individu yang boleh bertutur dalam pelbagai dialek dan bahasa secara teorinya telah mendahului pesaing mereka di tempat kerja. Dua bahasa bukan sahaja mewujudkan jaminan pekerjaan, malah juga berpotensi untuk membimbing kepada kemajuan dan kenaikan kerjaya. Selain itu, terdapat beberapa bidang kerjaya atas permintaan tertentu yang bergantung kepada mereka yang mempunyai kelebihan menguasai pelbagai bahasa seperti jurubahasa atau penterjemah. Malah, terdapat juga ujian bahasa asing wajib untuk individu yang mencari peluang kemajuan kerjaya dalam bidang kerajaan. Seterusnya, saya akan ceritakan kelemahan dialek. Penggunaan dialek oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu juga merupakan penyebab berlakunya pencemaran bahasa ini. Mengikut Kamus Dewan, dialek bermaksud satu bentuk bahasa yang digunakan dalam sesuatu daerah atau oleh sesuatu kelas sosial berbeza daripada bahasa standard, logat, pelat daerah, negeri dan lain-lain lagi. Penggunaan dialek ini menjadi punca pencemaran bahasa Melayu kerana guru-guru mengambil jalan mudah dan cenderung menggunakan bahasa dialek atau daerah sebagai bahasa penghantar dengan alasan pelajar lebih mudah memahami sesuatu yang disampaikan oleh guru dan suasana pengajaran akan bersifat menghiburkan serta mudah menimbulkan situasi kemesraan antara guru dan pelajar. Namun, tanpa disedari, sikap ambil mudah ini akan melahirkan para pelajar yang lemah dalam penguasaan bahasa. Para pelajar itulah juga yang kemudian akan menjadi manusia yang akan memegang jawatan yang penting dan berpengaruh seperti pentadbir, pemimpin politik dan sebagainya.
Pastinya, pelajar yang sering disogok oleh perkataan dan istilah-istilah yang muncul setiap hari akan keliru dengan penggunaan bahasa yang betul. Kemudian, penggunaan dialek dapat menjadikan butuh bahasa Melayu dalam lisan dan tulisan akan merosot. Penggunaan bahasa dialek boleh mempengaruhi penulisan dan lisan tanpa disedari. Contohnya, keracunan bahasa dapat kita lihat dan dibaca saban hari di majalah, rancangan-rancangan yang disiarkan di televisyen yang telah dicampur adukkan penggunaan dengan kata-kata lain yang tidak sesuai. Hal ini menyebabkan mutu dan nilai bahasa Melayu semakin merosot. Kesilapan ini boleh merubah makna dalam sesuatu ayat jika tidak dititik beratkan dan diambil perhatian yang khusus. Maka sudah tentu mutu bahasa Melayu, baku lisan dan tulisan akan merosot. Para pelajar akan turut terpengaruh untuk menggunakan bahasa-bahasa yang digunakan dalam perbualan dalam tugasan penulisan di sekolah. Hal ini bukan sahaja menyebabkan kualiti penulisan di sekolah semakin menurun, malah pengetahuan terhadap bahasa kita sendiri, iaitu bahasa Melayu, akan semakin jauh daripada pelajar. Selain itu, kedudukan bagi bahasa Melayu turut tergugat. Dasar Bahasa Kebangsaan telah meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan negara kita. Sekiranya situasi penggunaan bahasa dialek tidak dibendung, ia akan menjadi barah dalam masyarakat kita dan sudah tentu akan memudaratkan pengguna dan nilai bahasa Melayu. Seterusnya, penggunaan dialek utara juga menyebabkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan akan tergugat. Umumnya, Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan telah menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Selaras dengan bahasa kebangsaan negara dan dasar pendidikan kebangsaan, maka bahasa Melayu dijadikan bahasa perantar utama di semua sekolah. Penggunaan bahasa dialek seperti dialek utara dalam perbualan harian secara tidak langsung telah menggugat kedudukan bahasa Melayu di negara ini. Dalam tugasan lapangan ini, saya telah menghasilkan skrip dan juga bahan pembentangan dengan kreatif, iaitu dengan menggunakan aplikasi untuk menyunting video dan juga menggunakan aplikasi PowerPoint dengan kreatif bagi menghasilkan tugasan yang terbaik. Seperti yang telah saya katakan tadi, kumpulan kami telah dipilih untuk mengkaji dialek orang asli untuk tugasan kali ini. Kami telah menemui seorang responden yang merupakan pelajar dari IPG Kampus Perlis. Mari saya perkenalkan responden tersebut. Nama beliau ialah Hasmira binti Latif dan lebih gemar dipanggil dengan panggilan khas atau Hasmira. Hasmira ini merupakan pelajar PISMP, Reka Bentuk dan Teknologi semester 4 di IPG Kampus Perlis. Hasmira merupakan anak kelahiran kaum Semelai. Jadi boleh dikatakan Hasmira layak menjadi responden untuk kajian kami. Has mempunyai 4 orang adik-beradik dan merupakan anak bongsu dalam keluarganya. Hasmira juga dilahirkan pada tahun 2002 dan kini berumur 20 tahun. Hasmira dilahirkan di Hospital Mentakap Pahang. Ibunya pula berasal dari Pera Pahang, manakala ayahnya berasal dari Jempol, Negeri Sembilan. Kedua-dua ibu bapa Hasmira juga berasal dari kaum Semelai yang asli. Has telah mendapat pendidikan awal di sekolah rendah perkampungan orang asli, iaitu Sekolah Kebangsaan Bukit Gemuruh. Kemudian melanjutkan pelajaran ke sekolah berasrama penuh, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Bera yang bercampur dengan pelbagai bahasa dan juga kaum. Menurut Hasmira, di sini merupakan titik permulaan perjalanan dia dalam mengenali bangsa dan kaum yang lain, serta mempelajari untuk bergaul dalam khalayak yang ramai. Hasmira akhirnya melanjutkan pelajaran di IPG Kampus Perlis. Segala perjalanan dalam bidang pendidikan dia telah disokong oleh Jabatan Hal Ehwal Orang Asli, JHEA. Baiklah, saya akan terangkan sedikit mengenai kaum Semelai. Kaum Semelai ini merupakan orang asli yang tinggal di sekitar sempadan di antara negeri Pahang dan juga negeri Sembilan. Misalnya, daerah Bera, Jempol dan Tampin
Asal-usul kaum Semelai dikaitkan dengan pertemuan dua pasangan bersaudara dan semak beri yang terselamat daripada serangan buas seekor harimau yang digelar petaling. Bukan itu sahaja, kaum Semelai juga dikategorikan dalam kumpulan Melayu Proto, akan tetapi dari sudut bahasanya, Semelai juga tergolong dalam kumpulan penutur bahasa Austroasiatik. Di sini kita dapat lihat proses kajian untuk kumpulan kami. Pertama sekali, kami mengadakan pembincangan kumpulan di Perpustakaan IPG Kampus Perlis. Seterusnya, kami menghubungi peserta kajian iaitu Cik Asmirah dan menanyakan soalan berkaitan dengan kaum Semelai. Seterusnya, kami meminta izin untuk membuat janji temu dengan peserta kajian tersebut iaitu Cik Asmirah. Seterusnya, kami menemu bual Cik Asmirah di bilik mesyuarat JPP IPG Kampus Perlis. Di sini saya telah letakkan gambar bilik mesyuarat JPP IPG Kampus Perlis. Seterusnya, kami berjaya mengumpul data dan maklumat sepanjang proses temu bual dan sesi menggambar bersama peserta kajian dijalankan. Akhir sekali, kami mengadakan perbincangan kumpulan dan membahagikan tugas untuk menyediakan pembentangan kumpulan. Di sini saya telah sertakan pautan lagu untuk 3 hari 2 malam. Lagu ini kumpulan kami telah pilih untuk dijadikan sebagai bahan kajian. Mari sama-sama kita dengarkan lagu ini. Hatiku menjadi menyenangkan nasibku yang bernaung apa-apa. Makin sangit, makin jauh perjalanan hidupku, kemana dan melangkah mencari teman hidupku. Okey, itu sedikit lagu yang dapat saya dengarkan. Di sini saya sertakan sedikit lirik lagu untuk 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam, hati kok menjadi risau, mengenangkan nasib kok yang beh nahu apa-apa, makin hari makin jauh, perjalanan hidup kok kemana nak melangkah. Maksud lagu dalam bahasa baku ialah 3 hari 2 malam, hati aku menjadi risau, mengenangkan nasib aku. Yang semua ini tidak apa-apa, makin hari makin jauh, perjalanan hidup aku, kemana hendak melangkah. Baiklah, saya akan teruskan lagi dengan glosari dialek orang asli berdasarkan lagu yang telah saya pilih tadi. Untuk yang pertama, perkataan dialek 3 dalam bahasa baku ialah 3 dan makna perkataan ini ialah digit 3. Yang kedua, harik dalam bahasa baku bermaksud hari dan makna perkataan ini ialah tempoh masa dalam 24 jam. Yang ketiga, dua dalam bahasa baku iaitu 2 yang membawa maksud digit 2. Yang keempat, apa dalam bahasa baku ialah apa dan makna perkataan ini ialah kata yang menunjukkan untuk menanyakan sesuatu. Yang kelima ialah ke mana dalam bahasa baku ialah ke mana dan makna perkataan ini ialah menuju ke sesuatu tempat. Yang keenam ialah hati dalam bahasa baku iaitu hati dan makna perkataan ini ialah salah satu organ manusia. Yang ketujuh, kok
dalam bahasa baku iaitu saya, yang membawa maksud kata ganti nama pertama. Yang ke-8 ialah nahok. Dalam bahasa berlaku ialah ini, dalam makna perkataan, kata yang menunjukkan waktu, tempat atau benda. Yang ke-9 ialah beh. Dalam bahasa baku iaitu kamu, dalam makna perkataan, kata ganti nama kedua. Yang ke-10 ialah mencari. Dalam bahasa baku, mencari, dalam makna perkataan, berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Yang ke-11 ialah bilakkah. Dalam bahasa baku, bilakah, dalam makna perkataan, kata yang menunjukkan masa. Yang ke-12 ialah hi. Dalam bahasa baku, kamu, dalam makna perkataan, kata ganti nama kedua. Yang ke-13 ialah kita. Bahasa baku, kita, dan makna perkataan, saya dan kamu semua. Yang terakhir ialah perkataan dialek diri. Bahasa bakunya ialah diri, dan makna perkataan, satu orang. Baiklah, saya teruskan kepada transkripsi lirik. Yang pertama iaitu dialek perkataan untuk tiga. Dalam bahasa baku ialah tiga. Untuk transkripsi dialek ini, hanya menukarkan K di belakang kepada simbol glotis. Untuk yang kedua iaitu hari, yang bawa maksud hari. Sama juga dengan tiga tadi, menukarkan simbol glotis untuk K di belakang. Begitu juga dengan dua, yang bermaksud baku dalam bahasa baku iaitu dua. Dan untuk apa juga sama, hanya menukarkan K di belakang. Untuk yang kelima ialah ke mana, yang membawa maksud dalam bahasa baku ke mana. Untuk transkripsi dialek ini, untuk ke, itu ditukarkan kepada i terbalik iaitu i pepet dan K di belakang, simbol glotis. Dan yang keenam, hati, sama juga, hanya tukarkan K di belakang kepada simbol glotis. Begitu juga dengan kok, yang bawa maksud saya. Dan nahok, hanya menukarkan K di belakang kepada simbol glotis, yang bawa maksud dalam bahasa baku ini. Untuk dialek ke-9 ialah beh, yang dalam bahasa baku iaitu kamu. Transkripsi untuk dialek ini ialah hanya menukarkan i kepada i terbalik iaitu i pepet. Seterusnya mencari. Mencari ini juga menukarkan i kepada i terbalik kerana ia i pepet dan K di belakang kepada simbol glotis. Dalam bahasa baku mencari ialah mencari. Yang ke-11 bilakkah. Untuk bilakkah, untuk K di tengah tu kita tukarkan sahaja kepada glotis. Yang dalam bahasa baku bilakah. Untuk yang ke-12 ialah hik. Hik juga hanya tukarkan K di belakang kepada simbol glotis, yang dalam bahasa bakunya itu kamu. Untuk yang ke-13 bilak. Dalam bahasa baku bila. Transkripsi untuk dialek ini hanya tukarkan K di belakang kepada simbol glotis. Dan yang terakhir, yang ke-14 iaitu dialek pergi. Dalam bahasa baku iaitu pergi. Untuk transkripsi dialek ini, i ditukarkan kepada i terbalik iaitu i pepet dan K di belakang tukar kepada simbol glotis. Baiklah, berdasarkan kajian lapangan ini, saya sebagai guru pelatih telah mencapai 6 kemahiran iaitu kemahiran 6C. Yang pertama, kemahiran pemikiran kritis, kemahiran pemikiran kreatif, kemahiran kolaborasi, kemahiran komunikasi, kemahiran perwatakan dan kemahiran kenegaraan. Untuk pemikiran kritis, melalui proses kajian lapangan ini, saya sebagai bakal guru telah menggunakan pemikiran kritis iaitu dalam menyelesaikan kajian lapangan ini. Hal ini kerana saya telah mengkaji dengan teliti tentang kaum semelai ini yang merupakan tajuk bagi kajian lapangan kami. Kajian lapangan ini juga mempunyai masalah pada pemulaannya kerana DIPG Kampung Perlis ini sukar untuk mencari pelajar atau pengajar yang berasal dari orang asli. Oleh itu, saya dan rakan-rakan mencari sehingga bertemu dengan responden yang merupakan orang asli suku kaum Semelai. Seterusnya ialah pemikiran kreatif. Dalam tugasan kajian lapangan ini, saya telah menghasilkan skrip dan juga bahan pembentangan dengan kreatif, iaitu dengan menggunakan aplikasi untuk menyunting video dan juga menggunakan aplikasi PowerPoint dengan kreatif bagi menghasilkan tugasan yang terbaik.
Yang ketiga ialah kolaborasi. Melalui kajian ini, saya dapat berkolaborasi dengan rakan-rakan yang lain untuk mencari maklumat dan bertukar-tukar pendapat dan idea di samping menyelesaikan masalah-masalah yang timbul seperti kesukaran mencari peserta kajian yang berasal dari orang asli. Baiklah, seterusnya ialah kemahiran komunikasi. Saya juga dapat meningkatkan keyakinan dan kemahiran komunikasi melalui aktiviti temu ramah peserta kajian. Hal ini kerana semasa kajian dijalankan, saya dapat lihat banyak kemahiran komunikasi digunakan. Contohnya, rakan saya telah menggunakan kemahiran ini ketika menemubual responden. Kemahiran yang keenam iaitu kenegaraan. Semasa melaksanakan kajian lapangan ini, saya telah mendapati betapa pentingnya mengenali dan mempelajari budaya dan adat kaum lain. Saya sebagai guru pelatih menyedari dan perlu bertanggungjawab dalam mempelajari budaya dan adat kaum di Malaysia supaya mudah untuk bergaul dengan anak-anak murid yang datang dari pelbagai bangsa dan juga budaya. Adalah tanggungjawab setiap guru untuk mengenali dan mempelajari mengenai kepelbagaian budaya dalam negara kita. Dalam hal ini, apa yang penting ialah setiap guru perlu memahami serta menerima kepelbagaian budaya ini secara hati yang terbuka. Kesudian setiap rakyat akan sentiasa mengamalkan negara kita. Selain itu, sistem pendidikan merupakan titik permulaan kepada pemahaman kepelbagaian budaya. Akhir sekali, saya akan teruskan kepada rumusan. Kesimpulannya, apa yang saya dapat simpulkan ialah kajian ini bertujuan untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang dialek-dialek yang terdapat di Malaysia. Saya dan kumpulan saya berasa sangat beruntung mendapat dialek orang asli walaupun agak sukar dari segi mencari responden. Hal ini kerana responden yang berasal dari orang asli hanya seorang sahaja yang terdapat di IPG ini. Jadi kami perlu bersaing dengan kelas lain untuk menetapkan tarikh dan masa yang sesuai untuk menemuduga responden. Tetapi Alhamdulillah kami berjaya menyelesaikan tugasan ini dengan baik. Seterusnya, dialek kaum sebelah ini merupakan dialek yang agak sukar dan susah untuk difahami. Hal ini disebabkan oleh dialek ini sangatlah berbeza dengan bahasa Melayu iaitu dari segi sebutan dan juga tulisan. Hal ini telah memberi peluang kepada kami untuk menimba ilmu pengetahuan yang banyak dan pengalaman yang paling bermakna. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah terokai dan menghargai segala keunikan bahasa yang terdapat di Malaysia. Sebelum saya akhiri pembentangan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Roziah kerana telah memberi peluang dan ruang kepada saya untuk menjalankan kajian lapangan ini. Ini ialah gambar saya dan kumpulan saya bersama responden. Baiklah, inilah pautan rakaman proses persediaan untuk menemubual bersama responden. Itu sahaja pembentangan daripada saya untuk hari ini. Saya ingin memohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, terima kasih.